Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita muka surat yang kedua, baris yang ke-8 daripada bawah, Syahdan. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syahdan dibahagi pula puji itu atas 4 bahagi. Pertama, puji lughawi namanya, dan iaitu memuji kepada Allah Ta'ala dengan lidahnya sebab muqabalah dengan nikmat, atau tiada muqabalah dengan nikmat, maka iaitu puji lughawi namanya. Dan kedua, puji istilahi namanya, dan iaitu memuji akan Allah Ta'ala sebab memberi nikmat Allah Ta'ala atau lainnya, sama juga memuji dengan lidah atau dengan jawarih atau dengan hati, maka iaitu puji istilahi namanya. Baik. Kata musannif, syahdan. Syahdan artinya lanjutan daripada itu. Dibahagi pula puji itu atas 4 bahagi. Pujian kepada Allah itu ada 4. Pertama, puji lughawi namanya. Puji lughawi maknanya puji pada sudut bahasa, iaitu bila diitlaq, dikatakan perkataan puji, maka inilah maksud dia secara bahasa, bukan secara istilah, secara penggunaan bahasa semata-mata. Dan iaitu arti puji lughawi memuji kepada Allah Ta'ala dengan lidahnya, dengan lidah seseorang. Dia puji Allah Ta'ala, alhamdulillah, dan Allah Maha Baik, Allah Maha Berkuasa, Allah pemberi rezeki. Itu pujian kepada Allah dengan disebutkan pujian tersebut menggunakan lidah. Ini puji bahasa. Sebab muqabalah, muqabalah itu maknanya mendapat atau bertemu. Muqabalah ni makna saling hadap menghadap. Jadi muqabalah di sini maknanya bertemu. Karena orang bertemu kan saling hadap menghadap. Kalau seorang menghadap ke barat, seorang menghadap ke timur, tak nama bertemu. Kalau saling hadap menghadap muka, itu dikatakan bertemu, maka itu dikata muqabalah. Jadi sebab memuji dengan lidah, mengatakan Allah itu maha memberi rezeki, Allah itu maha pemurah, Allah itu sangat baik kepada hambanya. Kerana sebab apa? Muqabalah dengan nikmat, iaitu kerana mendapat nikmat, diberikan nikmat kesihatan, diberikan nikmat segala-galanya, tubuh badan tak sakit, maka itu maknanya muqabalah dengan nikmat. Dah. Atau tiada muqabalah dengan nikmat, iaitu tidak mendapat nikmat apa-apa, tetapi kerana nak puji Allah, iaitu alhamdulillah, Allahu Razzaq, Allahu Tawwab, dah, Allah yang maha menerima taubat hamba. Itu puji semata-mata puji. Dapat nikmat tak dapat nikmat, itu tak cara, itu tidak kira. Itu dikatakan puji pada sudut bahasa atau lughawi tadi. Maka iaitu yang disebutkan semua ni tadi, iaitu memuji Allah Ta'ala dengan sebab mendapat nikmat atau tidak mendapat nikmat, tapi masih memuji Allah, itu dikatakan puji lughawi namanya, nama pujian ini. Baik, itu yang pertama. Dan kedua, puji istilahi, iaitu puji secara istilah. Puji yang dimaksudkan adalah puji yang ini, bukan puji yang tadi.
Puji yang tadi itu puji secara bahasa. Bila kita sebut sahaja, contoh dia sembahyang. Apa makna sembahyang? Sembahyang bererti doa. Itu secara apa dia? Itu secara bahasa. Sembahyang artinya ingat, zikir. Maka dengan sebab itu bukan makna sembahyang secara istilahi yang dikehendaki di dalam ilmu fiqh. Bila menyebut perkataan sembahyang, artinya apa? Yaitu perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan memberi salam, beserta dengan rukun-rukun dia. Itu baru dikatakan sembahyang. Itu istilah namanya. Sembahyang secara istilah. Demikian puji. Bila dikatakan puji, asalkan memuji tersebut dengan lidah, sama ada mendapat nikmat atau tidak mendapat nikmat, itu tetap dikatakan sebagai puji. Dan contoh, orang bagi sesuatu kepada kita, kita puji dia. Kamu ni baik hati, lidah, mulut, hati, dah. Hati sebaliknya. Kalau hati sebaliknya, adakah dikatakan memuji? Ya, dia sedang memuji. Secara bahasanya memuji. Baik. Atau dipuji seseorang itu cantik. Dia kata, kamu ni cantik, kamu ni tampan, kamu ni bergaya. Apa nikmat yang diberi kepada kita sehingga kita boleh memuji dia? Tak. Tidak ada apa-apa nikmat. Adakah itu dikatakan memuji? Ya, itu memuji. Tetapi memuji pada sudut bahasa sahaja, bukan istilahi. Baik. Puji istilahi yang kedua, dan yaitu memuji seseorang akan Allah Ta'ala. Dipuji Allah Ta'ala. Allah itu siapa dia? Allah itu adalah zat yang wajibul wujud. Yang salah satu daripada nama zat yang wajibul wujud itu adalah Allah. Allah pun nama dia Ar-Rahman, pun nama dia Ar-Rahim, pun nama dia At-Tawwab, pun nama dia Al-Ghafur, pun nama dia Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Wadud dan sebagainya. Itu semuanya nama bagi zat yang wajibul wujud. Baik. Ini juga dikatakan Allah itu dikatakan sebagai ismuz zat. Nama bagi zat. Sebab itu kalau ada orang kata ismuz zat itu apa dia? Ismuz zat itu adalah lafaz Allah. Tuhan kita zat yang wajibul wujud, yang salah satu daripada namanya adalah Allah. Baik. Kemudian memuji akan Allah, yakni memuji seseorang akan Allah Ta'ala. Kenapa dipuji? Sebab Allah itu memberi nikmat Allah Ta'ala. Kerana Allah itu yang memberi nikmat. Ini pada perbahasan apa dia? Zahir dan batinnya. Zahirnya kita melihat mendapat nikmat. Hakikatnya daripada Allah. Zahirnya daripada si fulan, hakikatnya pemberian rezeki daripada Allah. Kerana yang memiliki memberi rezeki itu adalah Allah Ta'ala, yang bernama Ar-Razzaq, Al-Wahhab. Allah yang wahab artinya Allah yang memberi sebelum dipinta oleh hambanya. Kita ada minta ke? Pagi nak bernafas sebanyak 124,000 kali. Ada? Tak ada. Tak siapa minta. Tapi Allah bagi atau tidak? Allah bagi. Allah yang wahab. Allah yang memberi sebelum dipinta oleh hamba. Dan jadi nama Allah Ta'ala ini dia sesuai, tepat dengan Allah Ta'ala itu sendiri, dengan zatnya sendiri. Karena zatnya yang memberi, zatnya yang menganugerahkan, maka namanya itu memang munasabah dengan sifat Allah Ta'ala. Manusia tak macam itu. Dah. Manusia tak macam itu. Nama siapa? Nama saya Yusri, contoh dia. Yusri itu apa dia? Yusri itu maknanya mudah. Dah. Saya mudah ke? Tak juga mudah. Dah. Kadang-kadang payah. Dah. Maknanya namanya tidak semunasabah dengan sifatnya. Nama siapa? Contoh, ya, namanya bagus, Muhammad.
Muhammad tu apa makna? Muhammad dua makna. Dah. Muhammad itu artinya yang banyak dipuji. Muhammad satu makna, Muhammad dengan makna yang banyak dipuji. Nabi Muhammad memang banyak dipuji. Tetapi orang bernama Muhammad selain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah dia banyak dipuji? Belum tentu lagi. Maknanya namanya tidak semunasabah sifat yang dia terima. Tapi Allah tidak. Nah, jadi Allah berezeki tadi, iaitu pada zahirnya kita mendapat rezeki, dan pada batin hakikatnya adalah itulah dia. Allah menyampaikan rezeki kepada kita dengan cara macam-macam. Baik. Maka kata musannif, inilah puji yang istilahi. Inilah puji pada sudut istilahnya, karena memang hakikatnya Allah lah yang memberi rezeki kepada seseorang, maka sepatutnya lah Allah yang dipuji, bukannya orang. Nah, baik. Kemudian atau lainnya. Nah, atau lainnya, karena memberi nikmat atau lain daripada nikmat Allah anugerah kepada kita. Sama ada berupa nikmat atau bukan nikmat, maka itulah kita memuji Allah. Itu dikatakan memuji yang istilahi. Dalam perjalanan hidup kita ni, tak semua benda yang kita rasa menggembirakan kita. Sebab itu ulama kata apa? Mustaqbaluna majhulun. Imma, sama dia kata masa depan kita ini adalah majhul, tak ada siapa yang tahu. Imma, sama ada masa depan kita itu khadran basiman, hijau yang menceriakan, ataupun dia kata aswadan abusan, atau hitam yang menakutkan kita. Di masa depan kita tak tahu apa takdir yang bakal kita lalui. Tetapi setelah kita melalui, kita akan menilai ini nikmat daripada Allah. Ini satu cobaan daripada Allah yang kita melihatnya sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau masih memuji Allah, hanya dikatakan tadi, inilah puji yang istilahi. Bukan kerana apa? Nak puji Allah Ta'ala. Sama ada mendapat nikmat ke tak mendapat nikmat ke, tetap memuji Allah. Baik. Sama jua, maknanya sama ada. Sama jua makna sama ada. Ini kita lama kan. Sama jua makna sama ada. Memuji dengan lidah, iaitu puji Allah tadi dengan menyebutkan Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, dan sebagainya, asalkan memuji Allah. Atau dengan jawarih, dengan anggota kita memuji Allah. Bagaimana kita memuji Allah dengan anggota? Yaitu melakukan ketaatan kepada Allah. Atau dengan hati kita. Anggota memuji Allah, lidah memuji Allah, dan hati memuji Allah. Ini dikatakan orang yang siddiq. Dari segi tasawufnya begitu. Dalam tasawuf mengatakan inilah orang yang siddiq. Bahasa lainnya, inilah dia orang yang ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu apa? Tidak berpura-pura. Ikhlas itu maknanya membersihkan, mensucikan, mengheningkan, membeningkan. Maknanya apa dia? Sesuatu yang tidak ada maksud yang lain daripada memuji Allah. Kita kan banyak maksud kadang-kadang memuji, kan? Kita puji satu orang, maksud bercabang 4. Kan? Kita puji satu orang, tapi maksud dia ada maksud-maksud yang lain. Serampang 10 mata. Bukan serampang 2 mata dah. Puji satu orang, tapi niatnya lain. Piramli dah ajar kita kan. Tuan itu Piramli tu, pendekar bujang lapuk. Dia puji-puji siapa dia? Ahmad Nisfu. 3 orang lagi buat macam itu. Makna puji yang tidak ikhlas. Puji tidak ikhlas. Puji pada lidah, tidak pada hati. Dan tidak juga pada anggota. Anggota memuji Allah itu adalah anggota yang taat kepada Allah.
Hati yang memuji Allah Ta'ala itu adalah hati yang taat kepada Allah dan ingat dia kepada Allah. Demikian lidahnya memuji Allah, hatinya memuji Allah, anggotanya memuji Allah. Ini orang siddiq. Nah, kalau maknanya salah satunya tidak, itu orang tidak siddiq. Kan? Baik. Maka iaitu yang disebutkan semua ni tadi, puji dengan lidah, dengan hati, dengan anggota, dapat nikmat, tak dapat nikmat, itu dikatakan puji istilahi, namanya nama pujian ini. Dan ketiga, puji syukur yang lughawi. Puji syukur yang lughawi namanya, iaitu puji syukur yang dinisbahkan kepada bahasa, secara bahasa, dan iaitu bersamaan dengan puji yang istilahi. Sama makna dengan puji istilahi tadi. Dapat nikmat, tak dapat nikmat, menyebut dengan lidah, dengan anggota, dengan hati, itulah maksud puji syukur yang lughawi. Baik. Kemudian atas kata, maknanya menurut pendapat. Atas kata, menurut pendapat setengah ulama radhiyallahu anhu, iaitu setengah sebahagian daripada ulama. Ulama mana? Ulama usuluddin, ulama tauhid. Dan keempat, puji syukur yang istilahi. Ni tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab lain tak bincang yang ini. Tuan-tuan tengok dalam kitab kata Aqidatun Najin, tuan-tuan tengok dalam kitab apa dia? Kitab Ad-Durrus Samin, tak ada bincang empat puji pecahan seperti ini. Dia pecahkan puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, yang itu. Yang ini puji yang ini dipecahkan cara begini. Puji lughawi, puji istilahi, puji syukur lughawi. Yang ini pula yang keempat, puji syukur yang istilahi. Dan iaitu merentahkan tu makna apa? Menggunakan, atau istilah lain mengawal selia. Itu bahasa moden tu, entah apa maksud, entah mengawal selia, dah mengawal selia pula. Maknanya apa? Menggunakan barang nikmat. Barang nikmat iaitu apa jua nikmat Allah Ta'ala. Nikmat Allah ni banyak ke sikit? Allah kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. La tuhsuha itu maknanya kamu tidak akan dapat mengira banyak mana nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Kalau seandainya kamu ingin menghitung jumlah nikmat tersebut, itu maksud dia kata tidak akan terkira. Maka nikmat yang tidak terkira itu, apa jua nikmat yang diberikan oleh Allah digunakan, yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya, kepada seseorang, digunakan bagaimana? Sesuai dengan tujuan nikmat itu dianugerahkan oleh Allah. Nikmat telinga kita ni nak guna untuk apa sebenarnya? Allah bagi telinga nak dengar apa? Allah bagi telinga supaya mendengar segala perkara yang baik, yang Islam mengatakan baik. Bukan manusia kata baik, Islam kata baik. Jadi telinga kita ni, ini sebahagian daripada amanah Allah Ta'ala. Maka apabila amanah ini digunakan dengan cara yang betul, maka orang ini dikatakan sebagai mensyukuri nikmat. Inilah dia. Ini dikatakan puji syukur yang istilahi. Mata begitu juga, tangan kita begitu juga. Tangan tujuan dia untuk apa? Adakah tujuan tangan ini menyakiti orang lain? Tidak. Kalau digunakan kepada tujuan tangan ini dijadikan, ini orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat tangan. Kerana
Bagaimana bersyukur? Menggunakan nikmat tangan itu selaras dengan tujuan tangan itu diciptakan. Begitu juga lidah kita. Lidah untuk apa diciptakan? Untuk merasa makanan. Bukan itu sahaja, itu tujuan keduniaan. Tujuan dia apa lagi? Tujuan yang paling besarnya adalah untuk kita puji Allah. Masuk kita banyak ke tak banyak? Masuk mana banyak ni tuan-tuan? Kan? Kita dah beruban rambut, beruban janggut, kan? Dah banyak usia kita. Secara adatnya agak-agak banyak mana nak hidup lagi. Wallahu a'lam. Secara adat serta penyakit yang sedang kita hadap, berapa agaknya sakit baki yang bakal kita habiskan. Wallahu a'lam. Kan? Lidah ni dalam tempoh masa yang masih berbaki yang sedikit, kalau digunakan tujuan yang tak semenggah, maka apa faedah kehidupan kita? Tak ada faedah. Syukur atau tidak? Tidak ada syukur. Nah, begitu juga anggota-anggota yang lain. Dengan sebab itu masa yang masih berbaki yang tak banyak ni, jangan membazir masa. Jangan bazir masa. Dia kata dah terlebih masa, kan? Pedulikanlah apa nak jadi pun. Ini cakap orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Masa masih berbaki inilah yang kita nak betul-betul kembali kepada Allah Ta'ala. Bagaimana? Ni antaranya jaga yang asas. Asas apa dia? Tangan, mata, kepala kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita, segala-galanya jaga dengan baik. Jaga dengan baik. Kerana itu nikmat daripada Allah. Baik. Kemudian seperti nikmat mata dan lidah dan telinga dan akal dan fikir yang terbit daripada akal dan jawarih. Jawarih itu maknanya anggota-anggota badan. Ya? Kepala kita, tangan kita, kaki kita, itu dipanggil jawarih. Jaga baik-baik jawarih itu. Dan barang sebagainya, dan apa jua yang ada pada diri kita sendiri, jaga baik-baik. Semua ni barang amanah yang satu masa nanti akan dipulangkan semula. Ini contoh yang biasa saya buat dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat. Iaitu apa dia? Orang nak musafir, orang nak musafir, ditinggalkannya barang dia dekat kita, dibaginya kita motor dia, kan? Yang mana dia kata satu masa besok saya balik semula ke sini, saya nak pakai balik motor ni. Jaga baik-baik. Kita pula iyalah, jaga baik-baik besok. Dapat motor tu tuan-tuan, siap kau. Kan? Motor dipunggah bawa getah sekerap lah, kan? Lama-lama air getah tersebut akan merosakkan besi motor. Bagak-agaklah kita dengan barang amanah. Tak kita gunakan serapat yang mungkin. Sampai satu masa balik tuan dia minta balik barang dia. Apa dah jadi? Motor dah gahai. Dia punya apa? Dia punya tayar tu dah bengkok dah. Apa perasaan agaknya kalau tuan yang asal kata, mana motor saya nak pakai? Bagi balik motor dah gahai. Motor dah rosak sana sini. Boleh jalan memang boleh berjalan. Tapi ya Allah, agak-agak amanah ke tak amanah kita terhadap barang yang diberikan oleh orang ni kepada kita? Tak amanah. Kalau Allah Ta'ala yang punya macam mana? Dengan tangan kita, kaki kita, mata, telinga semua ni barang amanah daripada Allah. Jaga baik-baik. Tapi tak jaga baik. Ini kata orang ini tidak ada puji syukur istilahi. Kerana menggunakan nikmat tersebut bukan dengan tujuan nikmat itu dijadikan untuk dia. Baik. Diperintahkan, iaitu digunakan kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tu. Maka iaitu puji syukur istilahi namanya. Yang inilah namanya puji syukur istilahi. Jadi tuan-tuan dah tahu puji syukur istilahi ini, mana kita kena buat. Kena buat. Mana anggota kita ni, lutut kita ni, dia bagi lutut yang boleh kita bengkok-bengkokkan kaki. Kalau lutut kita ni tak boleh bengkok, tak ada kepala lutut lah, lutut tak ada ni,
luwih kaki. Nak berselor pun tak mampu. Tujuan dia apa dia? Supaya kita berasa lega, supaya kita berasa selesa. Di samping itu, jangan lupa rukuk dan sujud kepada Allah. Karena tujuannya asalnya ibadat kepada Allah, serta tujuan-tujuan yang lain. Itu tujuan dia. Makan itu supaya kamu berasa sehat, tubuh sehat, dapat ibadat kepada Allah. Di samping kamu melepaskan, memberikan segala kehendak nafsu makan kamu. Bukan segala-galanya makan, bukan segala-galanya mengenyangkan perut. Sebab itu kita pandang yang itu nikmat daripada Allah. Tujuannya apa? Maka gunakan kepada tujuan tersebut. Itu dia kata puji syukur yang istilahi. Baik. Maka iaitu puji syukur istilahi namanya. Maka kata Syekh rahmatullahi alaih. Syekh ni siapa dia? Syekh iaitu Ibrahim Al-Laqani, pengarang matan Jauharatul Tauhid ni. Rahmatullahi alaih makna apa? Rahmat Allah ke atasnya. Ke atas siapa? Ke atas pengarang. Thumma salamullahi ma'salatihi ala nabiyyin ja'a bitauhidi wa qad arad dinu anit tauhidi. Dia kata thumma salamullahi ma'salatihi. Thumma kemudian. Thumma ni apa dia? Ditertib wa tarakhi nama dia. Tersusun tetapi ada tempoh dia. Mana tempoh yang agak lama. Maknanya apa dia? Setelah aku memuji Allah, setelah aku berselawat kepada Nabi, summa setelah itu, tu barulah dia kata summa. Salamullahi ma'salatihi, salam Allah. Ma'salatihi, ma'a makna beserta, salatihi salawatnya Allah. Dia kata kemudian salam daripada Allah berserta selawat daripada Allah ala nabiyin, atas nabi. Nabi yang mana? Ja'a yang telah datang ia nabi bitauhidi dengan ilmu tauhid. Tauhid apa dia? Dengan ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ara makna dan sungguh. Sungguh memang qad. Makna qad ditaukid, makna kata memang atau sungguh. Ara bertelanjangan. Maknanya apa? Kosong. Ad-dinu, agama itu anit tauhid, daripada mentauhidkan Allah. Kerana dia kata kosong daripada mentauhidkan Allah, maka Allah utuskan Nabi, yang Nabi itu datang mengisi kekosongan tauhid tersebut. Baik. Dan Nabi yang datang dengan membawa tauhid yang asalnya kosong daripada tauhid, itulah yang Allah Ta'ala berselawat dan salam ke atasnya. Siapa dia? Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yani itu padan dan patutlah kita selawat kepada Nabi, kan? Memang dia bawa jasa sangat besar dalam agama kita. Sehingga pada hari ini dapat kita sujud dan rukuk kepada Allah. Baik. Yani artinya maka salam Allah Ta'ala serta rahmatnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan Nabi itu, hal keadaan Nabi yang Allah Ta'ala berselawat dan mengucap salam ke atasnya itu disuruh oleh Allah Ta'ala kepada segala makhluk. Disuruh makna apa? Diutus. Diutus oleh Allah Ta'ala kepada segala makhluk. Bila segala makhluk tu maksudnya manusia ke bukan manusia? Manusia sahaja ke atau selain manusia pun diutuskan Nabi SAW. Diutuskan kepada segala makhluk. Makhluk ni bukan makna manusia sahaja, semua. Ini dikatakan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad
melainkan kerana rahmat bagi sekalian alam. Maknanya Nabi diutuskan kepada sekalian alam, sama ada dengan membawa satu pertanggungjawaban kepada sesuatu makhluk itu, atau sebaliknya sekadar rahmat, seperti mana unta dan seperti mana haiwan-haiwan yang lain. Yang kisah kita sebutkan unta, kan, datang jumpa Nabi, dia bisik ke telinga Nabi, Nabi panggil tuan dia. Unta mendapat rahmat di sebalik adanya baginda Nabi SAW. Dia kata, apa yang unta tu bisik kepada engkau ya Rasulullah? Dia kata, unta ini mengadu kepada aku. Kau bagi dia makan sikit, kau suruh dia kerja teruk. Unta mengadu kepada Nabi. Ini rahmat di sebalik Nabi diutuskan. Sepaling tidak Nabi kita bagi tahu kepada tuan dia, kamu jangan buat unta macam ini. Kerja suruh teruk, makan bagi sikit. Kita pun tak tahan, kan? Kerja separuh mati, gaji RM2. Siapa nak? Tak siapa nak dah. Baik, ini kan pula unta pun sama, bagi makan sikit tapi beban dia terlampau sangat. Tapi sebahagian daripada utusan, iaitu diutuskan Nabi itu, sebahagiannya bukan taklif, bukan pertanggungjawaban, tetapi sekadar tasyrif, memuliakan, seperti para malaikat yang diutuskan Nabi SAW, bukan nak suruh sembahyang, tidak, tapi sekadar memuliakan, dipanggil sebagai tasyrif. Baik. Tapi ala kulli hal, Nabi itu diutuskan kepada segala makhluk dengan membawa ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Ta'ala. Mengesakan apa? Mengesakan zat, sifat dan af'al Allah Ta'ala. Baik. Dan sungguhnya, sememangnya, telah sunyi agama itu daripada ilmu tauhid. Tak ada ilmu tauhid pada ketika itu. Maka Nabi datang, dia mengajarkan manusia bagaimana nak mentauhidkan Allah. Baik. Syahdan, sambungan atau lanjutan daripada itu, erti salam Allah Ta'ala kepada Nabi SAW itu adalah racan. Racan itu apa? Ibarat atau ungkapan. Ni bahasa mana saya pun tak tahulah, tapi saya pernah tanya Tok Guru dulu, almarhum Kiai Mufrad, dia kata itu racan maksudnya ibarat atau satu ungkapan. Salam Allah Ta'ala kepada Nabi SAW itu merupakan satu ungkapan, satu ibarat daripada hidayatullah yang munasabah kepada martabat Rasulullah SAW. Dan kata setengah ulama, kata sebagian ulama mana? Ulama tauhid, ulama usuluddin, maksud salam Allah Ta'ala itu ialah racan lagi. Racan itu makna jadi, iaitu ungkapan atau satu makna daripada sejahtera ia Nabi daripada fitnah dunia. Bukan panah dunia, iaitu fitnah dunia dan akhirat, cobaan dunia dan cobaan akhirat. Sejahtera makna selamat Nabi daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Baik, itu maknanya kita minta Allah Ta'ala ucapkanlah salam, as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Contoh, Allahumma salli wa sallim. Salli wa sallim sama juga maknanya salim, selamat, salam makna dia. Baik. Maka selamat sejahtera ia Nabi daripada fitnah dunia dan akhirat. Sebab apa? Adakah Nabi tak lepas? Nabi itu lepas daripada fitnah dunia dan akhirat. Tak kena kat dia. Yang kena pada kita fitnah dunia dan akhirat. Ya. Baik. Dan kata setengah ulama usuluddin lagi,
Salam itu bererti racan, iaitu satu ungkapan daripada memeliharakan Allah Ta'ala. Maknanya pemeliharaan Allah terhadap Nabi SAW daripada dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar pun tak ada, dosa kecil pun tak ada. Itu Nabi kita. Dan kata setengah ulama lagi, maksud salam itu ialah racan, iaitu satu ungkapan atau satu makna daripada memeliharakan Allah Ta'ala daripada Nabi itu mendapat a'rad basyariyah. A'rad basyariyah itu apa dia? Sifat-sifat kemanusiaan. Itu mana a'rad basyariyah. Sifat-sifat kemanusiaan yang menjatuh, mencela akan dia. Maknanya terjatuh Nabi kita kepada sifat kemanusiaan yang menjadikan dirinya itu dicela orang, atau tercela Nabi dengan sebab sifat kemanusiaan yang ada pada dirinya tidak. Pelupa itu sifat kita. Nah, sifat itu tidak ada pada Nabi. Melainkan terlupanya Nabi tersebut bukan kerana lupanya Nabi, tapi kerana Nabi nak mengajar umat dia. Bagaimana kalau lupa? Nah, bagaimana kalau tak terjaga daripada tidur? Sembahyang subuh tu wajib. Tapi kalau tak terjaga macam mana? Maka Nabi mengajar umat dia, kan Nabi tidak pernah tidur. Ya. Yang tidur tu kita. Bukan kira waktu tidur, memandu tidur, tengah bercakap tidur, dah. Kalau memandu tidur, bercakap tidur, belajar apatah lagi, kan? Itulah saat yang paling sadap kita tidur. Baik. Nabi tidak pernah tidur. Baik. Dan arti salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah racan, ungkapan daripada memberi anugerah Allah Ta'ala dengan anugerah yang tiada inhisar halnya. Inhisar itu apa dia? Terbatas. Itu makna salawat. Artinya satu makna atau satu ungkapan atau satu ibarat daripada Allah Ta'ala memberi anugerah kepada Nabi SAW dengan anugerah yang tidak ada batasnya, tidak ada had limit dia. Itu dikatakan sebagai inhisar. Tiada inhisar. Nabi mendapat segala-galanya, kekayaan dunia dan akhirat, semuanya diperoleh oleh Nabi SAW. Halnya disertakan hal keadaan salawat yang disebutkan, yang diselawatkan oleh Allah Ta'ala itu disertakan dengan ta'zim. Ta'zim apa dia? Mengagungkan Nabi SAW. Adapun salawat daripada Allah Ta'ala itu rahmat namanya. Seandainya Allah berselawat, artinya Allah menganugerahkan rahmat kepada Nabi SAW. Dan daripada malaikat itu istighfar namanya. Dan kalau seandainya yang berselawat itu malaikat, itu maknanya malaikat meminta keampunan bagi pihak Nabi SAW, sekalipun Nabi itu maksum daripada sebarang dosa. Kan kita baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi SAW. Maka selawat ini kata dimaksud di sini, kalau daripada Allah, innallah tadi, itu artinya Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi SAW. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya juga berselawat kepada Nabi. Maknanya selawat malaikat itu artinya para malaikat memohonkan keampunan kepada Allah bagi pihak Nabi SAW. Dan daripada manusia dan jin itu doa namanya. Dah, kalau daripada kita selawat itu berarti doa, minta namanya. Dan daripada haiwan dan jamadat, haiwan binatang, dan jamadat segala benda yang tidak bergerak seperti batu, kayu dan sebagainya, ya. Dan barang sebagainya itu ibtihal. Ibtihal apa dia?
Dan tadarru' namanya, yakni iqrar. Artinya iqrar. Iqrar itu apa dia? Yaitu iqrar maknanya mengiyakan, pengakuan tentang kenabian sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahdan maknanya lanjutan daripada itu lagi. Sayugianya maknanya sepatutnya membanyakkan membaca salawat atas Nabi Muhammad di dalam malam Jumaat dan siangnya. Dia kata ni, oleh kerana Allah berselawat, malaikat berselawat, haiwan berselawat, segala makhluk semua berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang patut selawatnya, yang berakalnya siapa? Kitalah yang patut berselawat. Dah, Nabi itu adalah Nabi kita. Kalau kita berselawat, di manakah tempatnya yang paling munasabah kita berselawat? Setiap hari tak boleh tinggal daripada berselawat. Nah, dia kata saya tak pernah berselawat semua hidup saya ni. Mak tak semayang lah tu. Sebab dah semayang kan macam tu. Setelah wa'asyadna Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad kan, itu selawat lah. Itu selawat yang di dalam sembahyang yang wajib ke atas kita. Selawat yang sunat-sunat ni, banyak atau tidak? Banyak selawat yang sunat. Cuma jangan kita dengar orang kata asalkan selawat yang tidak ada daripada Nabi itu bid'ah. Dia tak nak buat, dia punya pasal. Baik. Kemudian dia kata membanyakkan salawat atas Nabi Muhammad di dalam, iaitu pada ketika malam Jumaat. Banyakkan salawat pada malam Jumaat. Dan siangnya, ini satu guru saya kata, selawat kepada Nabi selepas daripada waktu asar, petang Jumaat, lepas asar, 80 kali Allah akan makbulkan segala permintaan kita. 80 kali je pun, kan? Baik. Dia kata tak makbul pun. Nah, minta macam-macam selawat, bukan 80, 800 lah. Tapi tak dapat apa pun. Baik. Kita kena ingat balik. Dari sudut Allah anugerahkan itu ada 3 pecahan dia. Ada Allah bagi apa yang kita nak. Ada yang ditukarkan. Ada yang dilambatkan sehingga hari kiamat dibalaskan dengan jalan syurga lebih besar daripada apa yang kita pinta. Baik. Istimewa ketika waktu ijabah, waktu yang mustajab doa. Bila? Ini lepas asar hari Jumaat, siang tadi, lepas asar tadi, banyakkan selawat kat situ, minta kepada Allah. Dan waktu hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, waktu yang memang kita sangat-sangat memerlukan. Memang ada hadis menyebutkan demikian. Orang yang sangat-sangat memerlukan, sebab itu berdoa dengan penuh keinginan kita, penuh dengan semangat kita, merasa sangat-sangat perlu, maka insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah. Itu dia kata, dia ketika hajat selawat pada Nabi. Karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan makruh membaca selawat dalam tempat yang najis. Dia suruh nanti dah. Itu kita sambung nanti. Dan makruh membaca salawat di dalam tempat yang najis dan ketika bersin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.